Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita kali ini dalam episod Sains tahun 4 yang bertajuk Organ Pernafasan Haiwan. Okey, sebelum cikgu meneruskan pembelajaran hari ini, cikgu minta semua murid-murid bersama-sama dengan cikgu kita lakukan pernafasan. Okey, cikgu bilang 1, 2, 3 kita tarik nafas sama-sama. Okey, sedia? Mula. Okey, tahan dan lepas. Okey. Tahukah kamu bahawa udara yang disedut masuk ke dalam paru-paru tadi adalah udara yang mengandungi banyak oksigen. Jadi udara tadi masuk melalui hidung, pergi ke trakea dan seterusnya ke paru-paru. Jadi kita manusia bernafas menggunakan paru-paru. Bagaimana pula dengan hidupan yang lain seperti haiwan ataupun tumbuhan? Ya, haiwan dan tumbuhan juga bernafas. Okey, kali ini kita tengok haiwan. Bagaimanakah haiwan bernafas? Okey, haiwan bernafas, haiwan di sekeliling kita mempunyai 4 organ pernafasan, iaitu paru-paru, insang, spirakel dan kulit lembap. Okey, contoh paru-paru. Okey, ini adalah contoh paru-paru manusia. Namun begitu, ada juga paru-paru ini terletak pada haiwan. Kebanyakan haiwan yang tinggal di darat bernafas menggunakan paru-paru seperti kita. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, dan ini adalah insang. Kebanyakan haiwan yang tinggal di dalam laut bernafas menggunakan insang. Mungkin kamu pernah lihat bahawa ini adalah ikan dan insang terletak di bawah pipi ikan tersebut. Okay, seterusnya, contoh yang ketiga, pernafasan melalui spirakel. Apa dia spirakel? Spirakel adalah liang pernafasan yang terletak di bawah abdomen serangga ataupun ulat. Okey, seterusnya dan akhir sekali adalah kulit lembap. Okey, ada juga haiwan yang bernafas menggunakan kulit lembap dan kebanyakan haiwan ini bernafas dengan menggunakan 2 organ pernafasan iaitu peparu dan kulit lembap. Okey, mari kita lihat contoh di sekeliling kita. Contohnya haiwan yang bernafas menggunakan paru-paru. Okey, di sekeliling kita terdapat seperti lembu yang tinggal di darat. Okey, burung helang yang kita nampak terbang di angkasa juga bernafas menggunakan paru-paru. Begitu juga dengan ular yang tidak ada kaki, badan bersisik. Namun begitu, dia bernafas menggunakan paru-paru. Hidupan seperti ikan paus yang tinggal di dalam air. Dia bernafas menggunakan paru-paru. Okey, dan seterusnya contoh yang cikgu beri di sini adalah kura-kura. Juga bernafas menggunakan paru-paru. Okey, seterusnya kita lihat contoh haiwan yang bernafas menggunakan insang. Okey, kebanyakan haiwan ini tinggal di dalam air seperti ikan. Pelbagai jenis ikan. Ada ikan keli, ikan penyu, ikan emas. Semua jenis ikan tersebut bernafas menggunakan insang. Okey, bagaimana pula dengan obor-obor, haiwan yang begitu lembut seperti jeli di dalam air. Dia juga bernafas menggunakan insang. Begitu juga dengan ketam, kerang. Okey, seterusnya kita lihat kuda laut. Namanya kuda laut, tetapi kuda laut yang tinggal di dalam laut ini bernafas menggunakan insang. Okey, dan akhir sekali tapak Sulaiman. Yang cikgu bagi contoh di sini tapak Sulaiman. Okey, tapak Sulaiman juga sejenis ikan dan ia bernafas menggunakan insang. Okey, kita tengok seterusnya. Haiwan yang bernafas menggunakan spirakel ataupun biang pernafasan. Okey, kebanyakannya adalah serangga yang kita kenal di sekeliling kita. Seperti kumbang, rama-rama, nyamuk, lebah, semut, semuanya bernafas menggunakan abdomen. Namun begitu, kita lihat ulat. Ulat beluncas. Ulat adalah anak kepada rama-rama. Semasa kecil, anak rama-rama ini kita panggil dia larva ataupun ulat beluncas dan dia bernafas menggunakan
spirakel yang terletak di bahagian abdomennya. Kalau kita lihat di bahagian abdomen ulat, dengan jelas sekali kita nampak titik-titik hitam yang mewakili spirakel. Okey. Dan seterusnya, kita lihat contoh seterusnya iaitu haiwan yang bernapas menggunakan kulit lembap. Okey, kita lihat contoh di sini yang cikgu bagi adalah katak, salamander, sisilia dan cacing. Okey, katak, biasalah kita lihat katak di mana-mana kita jumpa katak. Di mana selalunya kita jumpa katak? Ya, kita selalu jumpa katak di dalam bilik air, di bawah celahan-celahan batu, di tempat yang berair. Okey, kenapa katak selalu kita jumpa di kawasan yang lembap begitu? Sebab katak bernapas menggunakan kulit lembap. Okey, katak juga bernapas menggunakan paru-paru. Katak beza ya, sebab semasa kecil anak katak dipanggil berudu. Anak katak yang tinggal di dalam air sepenuhnya bernapas menggunakan insang. Okey, macam mana kamu nak tahu? Cuba kamu angkat anak katak iaitu berudu tu, kamu pindahkan dia di daratan. Kamu dapati bahawa berudu akan mati. Kenapa berudu mati? Sebab berudu bernapas menggunakan insang. Namun begitu setelah berudu dewasa, dia bertukar menjadi katak dan organ pernafasannya juga telah bertukar kepada kulit lembap dan paru-paru. Okey, haiwan yang kedua yang cikgu nak cerita pada kamu iaitu salamander. Okey, kalau kita lihat di sini, gambar di sini salamander ni seolah-olah seperti cicak, anak cicak. Okey, dia bernapas menggunakan kulit lembap. Dan kita biasa jumpa salamander ni di celah-celahan batu, juga di kawasan yang lembap. Dan haiwan yang cikgu ingin ketengahkan iaitu sisilia. Okey, sisilia juga seperti kalau kita lihat di sinilah, dia seperti anak ular. Kadang-kadang kita kata sisilia ni anak ular, tetapi inilah sisilia. Kita akan jumpa di celah-celah batu ataupun di dalam tanah. Dan akhir sekali, haiwan yang kamu sering jumpa iaitu cacing. Cacing cacing ialah haiwan yang bernapas sepenuhnya menggunakan kulit lembap. Jadi seluruh badan mereka ini adalah lembap dan mempunyai liang-liang yang membolehkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlaku. Okey. Jadi ini sahaja penerangan cikgu. Sebelum cikgu akhiri, cikgu ingin memberi satu soalan kepada semua murid. Okey, cuba kamu fikir apa akan terjadi sekiranya cacing itu kamu pindahkan di atas lantai ataupun simen yang panas. Apa yang kamu dapat perhatikan? Okey, sekian dahulu info sains dari cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.